Daripada perkara tersebut, kita nak berbincang berkenaan dengan satu lagi perkara lain berkenaan bagaimana untuk kita mengurus institusi pendidikan tinggi melalui jaminan kualiti. Kita selalu ataupun seringkali bercakap berkenaan kebolehpasaran graduan dan sebagainya. Tapi dari mana datangnya graduan-graduan yang boleh dipasarkan ini yang mempunyai kualiti yang baik? Pastinya daripada jaminan kualiti yang baik juga. Jadi hari ini kita nak bercakap berkenaan kepentingan jaminan kualiti ini. Kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Profesor Dr. Aziza Abdullah selaku penolong Naib Chancellor Institut Kualiti dan Perkembangan Ilmu INKA UiTM. Prof Aziza, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, terima kasih Su. Sama-sama. Okey, kita nak bercakap berkenaan kepentingan jaminan kualiti ini. Kalau Prof boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kualiti ini memainkan peranan untuk kita memastikan agar institusi pendidikan tinggi kita sentiasa berkualiti. Kalau kita tengokkan kepada kualiti itu bermaksud ia adalah satu perjalanan. Okey, perjalanan yang menuju destinasi. Destinasi itu berubah-ubah mengikut kepada landscape yang bersesuaian pada waktu itu. Jadi kalau kita nak, kenapa perlunya kita mempunyai sesuatu yang berkualiti adalah untuk mendapat keyakinan. Keyakinan daripada masyarakat, stakeholders. And then yang lagi satunya kita macam yang Shu mention awal tadi, kita akan memerlukan somebody yang berkualiti, graduannya berkualiti. Jadi dengan ini, dengan adanya penglibatan gerakan kualiti ini, ia akan menghasilkan graduan yang holistik, yang memenuhi konsep madani yang kita perkatakan sekarang lah. Okey, juga ada banyak lagi sebenarnya perkara-perkara lain yang kita boleh kongsikan kepentingan jaminan kualiti ini, antaranya transparansi dan accountability. Bagaimana ialah ini boleh disumberkan melalui penjaminan kualiti pendidikan tinggi ini? Kalau kita tengokkan apa yang dimaksudkan dengan transparansi dan accountability itu adalah kita bermaksud apa yang kita jalankan di sesuatu organisasi itu menggambarkan yang kita mematuhi kepada keperluan kalau dari segi institusi pengajian tinggi, keperluan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga badan piawaian kita iaitu Malaysian Qualification Agency MQA ataupun Agensi Kelayakan Malaysia. Jadi accountability kita adalah sesuatu yang kita sepatutnya mengambil tanggungjawab terhadap apa yang kita jalankan, apa yang kita keluarkan. Jadi itu yang kita nak tengok, yang kita dapat melalui jaminan kualiti. Dan ini juga akan membina satu kepercayaan daripada masyarakat, Prof. Ya, betul. Dengan ialah sesebuah institusi pendidikan yang mempunyai kualiti yang menjaminkan ini. Ya, kalau Prof boleh kongsikan bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan agar ataupun kepercayaan masyarakat ni terhadap institusi pendidikan. Kita untuk kita kalau kita perhatikan dalam sesuatu proses pengeluaran graduan ni, kita akan ada input, kita ada proses dan kita ada output lah. So apa yang berlaku, kita perlukan kepercayaan daripada masyarakat yang bahawa proses yang kita jalankan dalam satu institusi itu adalah satu proses yang bagus. Dan kita kita tak boleh keluar daripada sasaran dan perjalanan kita. Jadi yang kita perlukan tadi seperti yang saya sebut tadi, pematuhan kepada undang-undang dan juga standard tadi. Kita buatkan penambahbaikan secara berterusan. Bila kita ada kita katakan dalam konsep Kementerian Pengajian Tinggi ini, institusi pengajian tinggi ini, kita ada MQA. So MQA inilah yang satu badan yang mengawal selia apa yang kita buat. Jadi kita perlu patuh kepada MQA tadi. Okey, secara amnya bagaimana Prof melihat setakat ini pengurusan kualiti di universiti? Kalau kita tengok ada dua jenis pengurusan kualiti ni. Satu adalah pengurusan kualiti akademik. The other one is pengurusan kualiti universiti. Jadi macam mana kita mengurus universiti, macam mana kita mengurus program akademik. So dia adalah sesuatu benda yang berbeza. Kalau orang tengok berbeza arah, tetapi sebenarnya yang complement each other. Dia akan complement each other. Kalau Prof boleh kongsikan bagaimana pengurusan
akademik dan juga universiti ini boleh ialah memberikan sedikit perbezaan dan bagaimana kedua-dua ini boleh bergerak seiring untuk memastikan agar ialah jaminan kualiti dalam institusi pendidikan tinggi ini. Okey, kalau kita tengokkan daripada segi akademik, kita tengok pada program. Kalau daripada segi institusi, kita tengok institution itself, the institusi. Jadi kalau kita tengok di Malaysia ni, kita ada dua jenis pengurusan. Pengurusan akademik itu kita mengikuti sesuatu guideline, panduan daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga MQA. MQA ni dia ada satu standard yang dipanggil Code of Practice for Program Accreditation. Itu sangat penting untuk semua graduan dan juga pelajar, bakal pelajar perlu tahu berkaitan dengan sesuatu program dalam suatu institusi itu adalah mendapat pengiktirafan daripada pihak MQA. Jadi apakah bentuk piawaian yang akan digunakan untuk memastikan program-program ini bersesuaian dengan keadaan dan situasi semasa? Jadi kalau kita tengokkan di dalam COPA itu dia ada bahagian-bahagian yang membincangkan berkaitan dengan kurikulum, jadi bahagian yang kurikulum tu adalah sesuatu yang sentiasa berubah mengikut landscape keperluan pada masa itu. Jadi sesuatu kurikulum itu bila dibentuk, dia akan melihat kepada apa yang dipanggil needs analysis. So memang sesuatu program itu perlu ditambah baik sentiasa. Jadi ini adalah selaraslah dengan jaminan kualiti yang mana menekankan kepada penambahbaikan berterusan. Penambahbaikan berterusan tu yang kita mahu tu. Cumanya kadang-kadang trend semasa dalam institusi pendidikan tu juga berubah, Prof, mengikut zaman. Kalau macam kita boleh bagi contoh sekarang ni yang paling jelas, dulu mana ada guna sangat, tidak popular lah penggunaan komputer riba dalam kelas untuk buat assignment dan sebagainya. As time goes by, apabila masa itu berlalu, penggunaan komputer riba ni semakin relevan, internet semakin relevan dan sekarang ini makin rancak penggunaannya. Jadi sesebuah institusi pendidikan tinggi itu perlu sentiasa beradaptasi dengan trend semasa dan juga terkini. Jadi apa setakat ini kalau Prof boleh kongsikan yang dijalankan oleh Institut Pendidikan Tinggi ini untuk memastikan agar keperluan dalam perubahan landscape ini sentiasa dipenuhi? Kami di pengajian tinggi memang sentiasa mengalung-alungkan perubahan ini, dan sebenarnya kalau kita perhatikan kebanyakan kita juga diberi kebenaran untuk menjalankan program yang konvensional itu bukan hanya face to face tetapi juga secara online. Jadi maknanya sekarang pelajar kemungkinan boleh berada di mana-mana untuk mengikuti kuliah kami. Itu yang salah satu inisiatif yang kita gunakan untuk mengadaptasi keperluan semasa. Dipanggil sebagai COPA ODL. COPA ODL tu yes, itu COPA ODL tu untuk open distance learning. So yang itu adalah satu standard yang kalau kita nak buat ODL tu dia slightly berbeza daripada konvensional. Kalau konvensional kita kata face to face almost 100% kan, tapi kalau ODL tu dia ada kriteria tertentu lah. Juga terdapat apel dan juga micro credential, Prof. Apel adalah satu syarat kemasukan. Kita ubah sikit, kita boleh fleksibel terhadap syarat kemasukan. Kalau dulu kita tengok you kena ada SPM lah untuk masuk satu-satu diploma kan. Tapi sekarang ni kita diberi peluang untuk mengambil pelajar yang mempunyai pengalaman yang mana dia tak pernah ada diploma. Sebagai contoh, selepas SPM dia terus bekerja. Menggunakan apel tu dia boleh dimasukkan ada kriteria tertentu lah. Ada yang dipanggil apel C, apel A, semua tu banyak jenis apel. So kalau kita nak detail out the apel tu panjang lah. Satu slot Dulu lagi. Kita pernah ada satu slot kita berkenaan dengan apel. Dia diikut pengalaman bekerja berapa tahun. Kita perlu duduki peperiksaan tak silap saya, Prof. Dia macam peperiksaan, lepas tu dia kena ada buat portfolio soalan lah. And then dulu itu apel A tu admission. Ada yang jenis sekarang ni you tak payah ada degree, but you can go straight buat
Masters. Itu sebenarnya banyak peluang untuk kita belajar. Ini semua sebenarnya berkisar berkaitan dengan kualiti lah. Tapi kita ada guideline. We can do that, tapi kita ada guide yang tertentu yang kita boleh gunakan. Maksudnya tidaklah sewenang-wenangnya Institut Perkhidmatan Tinggi menerima pelajar. Maksudnya mereka masih lagi perlu melalui satu proses yang tertentu, tetapi orang kata syarat ni tu bukan kurang, cuma dipermudahkan mengikut dengan situasi semasa. Contohnya macam apel ni kan. Okey, kalau juga Prof boleh kongsikan penglibatan warga-warga yang tertentu dalam usaha untuk membudayakan kualiti, jaminan kualiti di universiti ni. Kalau kita sebut tadi, kita kata bila sebut universiti je, you will think about the program kan. Tetapi sebenarnya untuk sesuatu program itu berjaya dijalankan, ia memerlukan sokongan. Sokongan daripada semua pihak, sama ada pihak pentadbiran atau pihak akademik. Tapi ada satu badan yang kita perlu tengokkan, hal ehwal pelajar, yang di samping itu juga inovasi. Kita perlu berinovasi supaya kita sentiasa mengikuti trend seperti yang Shu sebut tadilah. Dan terus inovasi ini kita akan menambah baik kita punya proses dan sebagainya. Jadi kecemerlangan operasi itu agak perlulah bagi kita. Itulah untuk institusi perkajian tinggi. Okey, secara ringkas kalau Prof mungkin boleh berikan sedikit kata-kata untuk penonton Saat Pagi Malaysia yang ada anak-anak yang ingin menyambung pengajian ataupun kadang-kadang tak tahu macam mana kan. Sedikit harapan kalau Prof boleh berikan untuk mereka, untuk menjamin mereka menyambung pendidikan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, sebenarnya apa yang perlu dilihat adalah tengok dulu institusi itu, performance institusi itu macam mana. Jadi kita perlu yakin dengan program yang ditawarkan. Untuk masuk mula-mula sekali sekarang ni kita tengok MQR, kita panggil Malaysian Qualification Register, yang ada dekat MQA punya website. Dekat situ kita dah boleh tengok program yang tersenarai. Sekiranya ia tersenarai, ini bermaksud program itu telah dikenal pasti kualitinya oleh Agensi Kelayakan Malaysia, MQA kita. Baik, terima kasih Profesor Dr. Azizah Abdullah bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita mengurus institusi pendidikan tinggi melalui jaminan kualiti. Sekali terima kasih Prof bersama kita hari ini. Ada banyak sebenarnya proses yang anda boleh lalui untuk menyambung pendidikan anda. Tidak semestinya terhenti di situ. Ilmu ini perlu sentiasa dicari dan juga digali. Jadi